Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ainun Sofia binti Abdul Razak bernama Matrik 142579 akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Bincangkan Islamofobia. Islamofobia merupakan sebuah perkataan yang merujuk secara ringkas kepada ketakutan atau kebencian terhadap Islam dan orang Islam. Islamofobia juga merupakan perasaan diskriminasi dan prasangka kepada agama Islam dan orang Muslim. Selepas kejadian serangan pada 11 September 2001, istilah Islamofobia menjadi popular dan terkenal serta berikutan daripada peristiwa tersebut telah dibuat spekulasi bahawa Islamofobia dan diskriminasi terhadap orang Islam telah meningkat. Beberapa peristiwa keganasan yang terjadi di dunia sering dikaitkan oleh orang Muslim walaupun pada hakikatnya ia turut melibatkan penganut agama lain. Amalan mendiskriminasikan orang Islam ini telah menyebabkan berlakunya pengasingan orang Islam daripada kegiatan ekonomi, sosial dan bermasyarakat. Persepsi Islamofobia ini juga telah mewujudkan prasangka bahawa Islam tidak memiliki nilai yang sama dengan budaya lain, iaitu dengan menganggap Islam ini lebih rendah dari nilai Barat dan memiliki idea politik yang ganas. Namun begitu, lain pula bagi agama lain yang melakukan gerakan keganasan seperti gerakan Khalistanis di India, Zionis Israel, pemberontakan di Ireland Utara dan Liberation Tiger of Tamil Eelam di Sri Lanka. Kumpulan ini tidak pula dianggap sebagai pengganas yang mewakili agama mereka. Perkara ini juga tidak pula wujud istilah seperti Hindufobia, Judaimofobia dan sebagainya untuk dikaitkan dengan agama mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Islamofobia yang berlaku adalah tidak berkaitan dengan jenayah keganasan umat Islam sahaja, tetapi ia lebih kepada faktor lain yang perlu diberi perhatian yang lebih serius. Informasi dan kefahaman yang betul perlu bersertakan bukti dan fakta yang sahih supaya dapat memberi kefahaman dan kejelasan yang sebaiknya mengenai Islamofobia sekaligus dapat membetulkan orang ramai terhadap Islam. Sehubungan itu, kajian ini akan membicarakan tentang Islamofobia dengan membincangkan isu-isu berkaitan dengan faktor-faktor Islamofobia, implikasi serta strategi yang boleh disusun bagi mengubah pandangan masyarakat terhadap Islam. Antara faktor berlakunya Islamofobia adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan pendedahan. Sifat orang bukan Islam yang jahil dan kurang pengetahuan terhadap Islam antara punca Islamofobia. Sistem pendidikan sedia ada yang tidak menitik beratkan aspek khusus bagi memberi pendedahan kepada masyarakat tentang ajaran Islam. Apabila masyarakat tidak mendapat pendedahan yang betul sejak di bangku sekolah, akan mengakibatkan perasaan benci dan prasangka kepada kelompok Islam tumbuh sejak kanak-kanak hingga dewasa. Kesan daripada kurang pendedahan dan ilmu pengetahuan di peringkat rendah dan tinggi terhadap ajaran Islam akan menyebabkan Islam dianggap sebagai sebuah kuasa yang boleh menggugat gaya hidup dan keganasan serta ketidakadilan terhadap hak asasi manusia, terutamanya hak-hak wanita. Ditambah pula dengan pendedahan yang tidak betul terhadap Islam telah menunjukkan anak-anak tersebut dibesarkan dalam kondisi marah, benci dan memusuhi Islam. Selain itu, pendedahan tingkah laku daripada ibu bapa juga turut menjadi faktor kepada Islamofobia apabila seseorang anak akan mempelajari tingkah laku seperti prasangka melalui ibu bapanya. Faktor yang kedua adalah pengaruh media. Pengaruh media tidak dapat dinafikan, malah pengaruh ini amat kuat dalam membentuk persepsi masyarakat. Ditambah pula apabila media tersebut dipelopori oleh pihak yang mempunyai sikap prejudis terhadap Islam. Hal ini sudah semestinya pihak ini akan menggunakan saluran ini bagi menanam perasaan kebencian dan kebimbangan terhadap Islam. Hal ini menjadi semakin berlarutan apabila media telah menyebarkan berita yang tidak betul berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku seperti serangan di Menara Pusat Perdagangan Dunia pada 11 September 2001. Hal ini merupakan pencetus dan kemuncak kepada Islamofobia dan menjadikan Islam dianggap sebagai pengganas dan masyarakat dunia mula berprejudis terhadap umat Islam. Ditambah pula dengan peristiwa pengeboman yang berlaku di seluruh dunia seperti di
London. Namun begitu, kejadian ini sering kali dikaitkan Islam seperti pada Julai 2011 telah berlaku peristiwa pengeboman di Oslo yang telah mengorbankan 8 nyawa, ditambah pula selepas beberapa jam telah berlaku pembunuhan beramai-ramai di Norway. Sejurus daripada peristiwa tersebut, media utama dunia telah mengesyaki penjenayah yang terlibat adalah Muslim sedangkan ia merupakan penganut Kristian. Hal ini menunjukkan pengaruh media terhadap Islam hingga apa sahaja bentuk keganasan dikaitkan dengan Islam. Media juga didapati tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai isu keganasan yang dilakukan oleh umat Islam, malah tiada data dan maklumat yang lengkap mengenai negara Islam yang melakukan keganasan tersebut. Seterusnya, kesan Islamofobia telah menyebabkan diskriminasi dan perasaan prejudis. Fenomena Islamofobia ini telah membawa impak stigma ke atas identiti kaum Islam. Hal ini dibuktikan dengan orang Muslim dianggap sebagai sebuah bangsa yang bersifat ganas dan tidak memiliki tamadun serta ingin mengambil alih dunia dan ingin menghancurkan tamadun Barat. Pelbagai ketidakadilan dan diskriminasi ditunjukkan ekoran daripada perasaan prejudis terhadap Islam. Ditambah pula dengan perasaan ketakutan yang tidak berasas dan rasa kebimbangan yang melampau. Diskriminasi dan prejudis kesan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku telah menyebabkan komuniti Islam dianggap sebagai penyebab utama segala tragedi dan permasalahan serta secara stereotip kaum Islam yang menjadi sasaran tuduhan tersebut. Antara kesan seterusnya adalah kesan terhadap mental dan fizikal. Fenomena Islamofobia ini telah mendatangkan kesan ke atas mental dan fizikal masyarakat. Kesan ini bukan sahaja dirasai oleh orang Islam, malah orang bukan Islam. Masyarakat Barat menyatakan bahawa mereka tidak mahu dan takut untuk berjiran dengan orang Muslim. Selain itu, mereka gemetar sekiranya berada dalam satu kapal terbang yang sama dengan orang Muslim. Perkara ini menunjukkan kesan mental yang terganggu kepada orang bukan Islam yang mempunyai tanggapan buruk dan perasaan takut terhadap orang Muslim. Hal ini bukan sahaja memberi kesan mental terhadap orang bukan Islam, malah turut memberi kesan gangguan mental kepada orang Islam. Fenomena ini telah memberi kesan terhadap gangguan penganiayaan dan kerosakan ke atas orang Islam. Gangguan terhadap orang Muslim berpudar semakin berlarutan dan masyarakat bukan Islam tidak mempunyai sikap toleransi terhadap simbol-simbol yang merujuk kepada kesucian Islam semakin terang-terangan, seperti merosakkan tanah perkuburan Islam dan mencemarkan kesucian masjid. Masyarakat Islam mengalami gangguan mental akibat daripada diskriminasi dalam pelbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi seperti diskriminasi di tempat kerja, peluang pekerjaan dan sebagainya. Hal ini telah memberikan impak kepada kehidupan orang Muslim terutamanya di negara majoriti bukan Islam. Seterusnya, hak asasi orang Muslim juga diketepikan dan perkara ini mengakibatkan berlakunya gangguan terhadap pembangunan sosial ekonomi di sesebuah negara. Antara strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi Islamofobia adalah dengan membina kefahaman. Beberapa strategi perlu dirangka dalam program berbentuk pendidikan yang komprehensif. Pembinaan kefahaman terhadap masyarakat dunia adalah perlu. Hal ini kerana kesedaran mengenai Islamofobia perlu dimasukkan dalam silibus di sekolah. Dalam aspek ini, kefahaman terhadap Islam perlu disebarkan dan diajar di peringkat sekolah dengan menggunakan kaedah yang lebih segar. Hal ini membuktikan ajaran Islam itu adalah adil dan sesuai di semua zaman serta Islam ini sendiri menentang keganasan. Islam perlu kuat dan tegas dalam menyatakan bahawa tindakan keganasan dan tidak bertamadun adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam masa yang sama, pembinaan fahaman boleh dilakukan dengan mengadakan program secara berterusan tentang kesedaran terhadap Islamofobia. Mereka yang bertanggungjawab dalam menangani isu Islamofobia perlu diberi program seperti latihan, forum dan dialog. Melalui program seperti ini, mereka yang terlibat mampu berperanan sebagai seorang ejen dalam menyebarkan fahaman Islam. Strategi yang seterusnya adalah menzahirkan teladan yang baik.
Sikap prejudis boleh diatasi dengan cara umat Islam itu sendiri, di mana dengan menunjukkan kebenaran terhadap cara hidup dari segi kacamata Islam. Umat Islam perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik dan sopan, kerana kita perlu sedar bahawa setiap perlakuan dan tingkah laku umat Islam adalah menjadi cerminan terhadap Islam. Hal ini kerana masyarakat bukan Islam yang bersifat negatif terhadap Islam tidak akan mencari kebenaran tentang Islam melalui sumber sahih seperti buku-buku ilmiah maupun merujuk pada individu Muslim. Oleh demikian, umat Islam itu sendiri yang bertanggungjawab untuk menzahirkan keindahan agama Islam dalam kehidupan seperti perbuatan dan pertuturan. Kesimpulannya, Islamofobia bukanlah sebuah fenomena yang baru pada hari ini. Ia telah lama berlaku sejak awal perkembangan Islam, dan pada masa itu Islam masih lagi dipandang sebagai sebuah agama asing di Mekah. Trend Islamofobia yang berlaku terutamanya di negara-negara barat disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan pendedahan tentang Islam. Ditambah pula dengan pengaruh media yang merancakkan lagi kewujudan golongan anti-Islam. Fenomena ini juga mendatangkan implikasi kepada kehidupan seperti diskriminasi dan perasaan prejudis terhadap Islam, serta memberi kesan kepada mental dan fizikal individu. Walau bagaimanapun, fenomena ini boleh diatasi dengan usaha yang dilakukan seperti membina kefahaman dalam diri setiap individu supaya memahami Islam dengan betul, dan usaha daripada Muslim dalam mencerminkan tingkah laku yang baik serta jauh daripada sifat-sifat yang membawa kepada fitnah seperti keganasan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.